Surah Luqman ayat 34. Ayat Quran ni tuan-tuan, kalau kita baca, kalau kita faham makna dia, kalau kita tadabbur isi kandungan dia, tuan-tuan, dia shot naik ke hati kita ni. Dia shot, eram. Kenapa? Pasal apa? Pasal apa yang Allah kata ni, inilah realiti dalam dunia ni. Surah Qaf ayat 19. Firman Allah, wa ja'at sakratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahid. Tuhan kata telah datanglah sakratul maut itu bil haqq, sungguh, bukan tipu. Sakratul maut, kematian ini satu benda yang hak. Ini cerita betul. Mata kita dah tengok berapa banyak orang yang kita kenal, yang kita sayang, yang kita kasih mati, tuan-tuan, depan mata kita. Sayang kita dekat mak, dekat ayah ni tak boleh cerita di mulut. Allah tahu macam mana sayang kita dekat dia. Dia mati depan mata kita, tuan-tuan. Kita tak boleh buat apa. Kematian ini, Tuhan kata apa? Ini satu benda benar. Ini satu benda betul. Zalika ma kunta minhu tahid. Sedangkan kematian itu adalah satu benda yang kamu, Tuhan kata, kalau boleh nak lari. Tuhan kata. Pasal apa Tuhan kata? Pasal Tuhan buat kita. Tuhan tahu kita ni macam mana. Muaci boleh tak mau mati, tuan-tuan. Doa ni duk minta, ya Allah panjangkanlah umur aku. Tak larat dah, berjalan pun beretuh dinding, beretuh bangku meja, beretuh anak cucu. Duk minta, ya Allah panjangkanlah umur aku. Tak mau mati. Ya Allah, akbar. Mai orang abang ni suplemen ni bagus ni. Yang ni Dr. Mahathir makan. Dr. Mahathir makan berapa? Bayar. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal satu nak sihat, yang kedua muaci boleh tak mau mati. Mai abang kata dia ni makan, dia ni makan. Dengar bayang kawan tu, Masya Allah, berapa? Tiga bayang. Pasal apa tu? Pasal tak mau mati. Oh, Allah tahu benda ni. Pasal apa Allah tahu? Allah buat kita. Dia tahu apa yang ada dalam hati kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam ayat lain Allah berfirman, kamathali syaitan idh qala lil insani ukfur. Ini yang takut. Falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin. Surah Al-Hashr ayat 16. Tuhan kata dalam ayat itu, kamathali syaitan, sama macam syaitan. idh qala lil insani ukfur. Oh, iblis syaitan ni dia main kat kita, tuan-tuan. Dia bisik dekat kita. Dia bagi masuk dalam lubang telinga kita. Yang ujungnya dia nak suruh kita kufur dengan Allah. Ukfur, dia kata kat kita. Bantah Tuhan, dia kata. Bantahlah Tuhan. Falamma kafara, apabila kita termakan pujukan dia, apabila kita termakan bisikan dia, dan kita memilih untuk kufur. Falamma kafara, apabila kita kufur kepada Allah, qala inni bari'un mink. Dia dandan kata, aku berlepas diri daripada engkau. Aku tak bertanggungjawab atas keputusan engkau untuk kufur dengan Allah. Aku tak campur hal-hal ini. Akhafullah rabbal alamin. Allah, Tuhan sekalian alam. Jahat tak jahat, tuan-tuan? Jahat. Dia membisik dekat kita, dia masuk dalam hati kita, dia perdayakan kita, dia tipu kita, dia suruh kita lawan perintah Allah, dia suruh kita jadi orang yang zalim, dia suruh kita jadi jahat. Kita termakan pujukan dia. Apabila kita kufur dengan Allah, dia kata, aku berlepas diri daripada keputusan hang untuk lawan Allah. Aku takut kepada Allah. Hang dengan Tuhan, hang pergi settle. Tuan-tuan, benda ni kalau duk jadi dalam hidup kita hari-hari ni, okey lagi kita tengah kuat.
Tuan-tuan, kalau jadi yang dalam hadis pertama yang kita baca tadi, kita tengah letih, kita tengah teruk, duk berlawan dengan sakaratul maut, masa tu dia selit main, dia masuk dalam hati kita, dia suruh kita kufur Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kufur Allah, dia terbuih-gabuih tangan, dia kata ni hang dengan Tuhan pi settle, aku tak sangkut benda ni, aku takut Allah Subhanahu wa ta'ala. Benda inilah yang menyebabkan Nabi takut. Nabi doa kepada Allah, ya Allah, tolong aku, minta dijauhkan aku daripada saat akhir menjelang maut, ketika itu aku kufur kepadamu ya Allah. Minta Allah lindung. Kita kena minta Tuhan tolong kita, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian dahsyatnya suasana ketika nak menghadapi saat-saat sakaratul maut ini. Sakrah ataupun sakarat ni makna dia apa, tuan-tuan? Orang kata sakaratul maut, sakaratul maut, sakrah maksud dia apa? Maksud dia mabuk. Kan Nabi kata kullu muskirin haram, setiap benda yang memabukkan itu haram. Sakrah itu mabuk, sakarat maksud dia mabuk. Orang yang nak mati ni diumpamakan seperti orang yang dalam keadaan mabuk. Dia tak ketahuan siang malam, dia tak kenal anak cucu dia, dia dalam keadaan terpinga-pinga, dia dalam keadaan tak tahu apa cerita. Masa tu iblis syaitan masuk main nak memperdayakan dia. Wal'iyazu billahi min zalik. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut di dalam Al-Quran, firman Allah, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Di situ bacaan dia ada saktah, dia panggil saktah. Saktah ni kena pause, sak. Wa qila man, dua gerakkan jari, raq. Wa zanna annahu al-firaq waltaffati as-saqu bis-saq ila rabbika yawma idhinil masaq. Surah Al-Qiyamah ayat 26 sampai 30. Allah Subhanahu wa ta'ala kata apa? Kalla maksud dia jangan begitu. Apa ni tiba-tiba Tuhan kata kalla, jangan begitu? Dia tengok balik ayat sebelum tu. Ayat sebelum tu Tuhan duk pesan dekat manusia ni, dunia dengan akhirat ni, dunia ni kita nak kena ambil, tetapi untuk kebaikan akhirat. Never ever jadikan dunia ini matlamat kita. Never ever. Dunia tak boleh tinggal, kena ambil, tetapi dunia yang kita ambil ni untuk kebaikan akhirat. Siapa yang terbalik, dia pergi jadikan dunia itu matlamat hidup dia, akhirat itu disecondary-kan, dinombor duakan. Tuhan kata kalla, Tuhan kata jangan macam tu, hang silap tu. Apabila akhirat itu di nombor dua kan, dunia diletak nombor satu, kalla, Tuhan kata no, jangan macam tu. Tuhan kata ingat, Tuhan kata iza balagatit taraqi, apabila nyawa sudah sampai di ghargharah ni, dah sampai di rengkung, nyawa nak keluar daripada badan kita ni, dia nak goodbye, dia nak keluar, nak tinggalkan jasad kita. Bila dia sampai di taraqi, di ghargharah ini, ketika itu kita menapah dah bunyi, anak cucu duduk tepi, ayah, la ilaha illallah, nak sebut tu duduk, itu nyawa di ghargharah. Tuhan katakanlah jangan begitu. Idza balagatit taraqi, apabila nyawa sudah di ghargharah, wa qila man raq. Di ketika itu ni ada kat tepi-tepi kita ni, bini kita, anak kita. Kalau kita nak jalan dulu, mak ada lagi, mak kita, anak-anak kita, cucu kita ni ada kat tepi katil kita ni. Qila, berkata depa ni semua, bini kita bila tengok kita doa, itu anak kita yang sayang kat kita sangat-sangat ni, bila tengok kita doa tu, berkata depa itu, man raq. Siapa boleh tolong ni? Siapa boleh tolong suami aku? Siapa boleh tolong ayah aku? Siapa boleh tolong?
Siapa boleh tolong pada ketika itu? Semua orang helpless. Helpless. Tuhan kata, tak boleh nak cari siapa boleh tolong. Kalau duduk di kaki hospital, pergi pegang tangan doktor ni, doktor tolong, doktor ni ayah saya sayang dia. Doktor pun dengar dia pun dia lemah. Tak boleh tolong. Doktor kata, ayah saya dulu pun saya tak boleh tolong. Allah cerita dalam Quran, anak cucu hadu ada kat tepi ni. Wa qila man raq. Berkata mereka ni, siapa boleh tolong ni? Siapa boleh sembuhkan? Siapa boleh bagi nyawa dekat ayah saya ni? Wa zanna annahu al-firaq. Tuhan kesedangkan orang yang nak mati itu. Tuhan kata, kawan nak mati itu, nyawa duduk di gargarah itu. Wa zanna, dia sudah yakin. Zan dalam bahasa orang putih dia kata probably 85%. 85% dia sudah yakin annahul firaq, bahawa inilah saat akhir dia akan berpisah dengan semua-semua. Kawan nak mati tu tahu dah. Pasal apa? Allah dah bagi dia nampak dah malaikat yang nak cabut nyawa ni duk langkah mai pakai baju kala apa. Lah hadis kata kalau malaikat mai pakai baju putih, itu petanda baik. Kalau malaikat mai nak cabut nyawa mai pakai serba hitam, itu bad news untuk dia. Allah dah angkat hijab. Orang yang nak mati ni dah angkat hijab. Mata dia dah nampak dah malaikat mai dekat dia. Dia dah nampak. Anak cucu, bini, hadu ada keliling ni tak nampak. Wa zanna annahu al-firaq. Kerana dia dah nampak lah, maka dia yakin ini dah last day dia. Ini last moment dia. Dia nak habis dah. Wal taffati saqu bisaq. Tuhan kata ketika sakaratul maut itu datang bertindih-tindih sakit dia. Maut itu mai sak, maksud ni perut betih. Orang Arab dia panggil sak. Sak. Sunat pakai kain, pakai jubah ni dia kata ila ansafi saqain. Pakai di paruh betis. Sunat. Sak maksud dia betih. Tuhan kata apa? Manusia yang dalam gelut nak mati ni, wal taffati saqu bisaq. Betih dia dua ni duk bertaut, duk bertangkup, menahan sakit. Dia macam krem. Macam biasa krem subuh pagi nak bangkit pukul 4, pukul 4.30 nak pergi pancong. Pak kata dia tangkap perut betih sakit. Aduh, bergerak sakit, nak bangun tak boleh, nak pusing tak boleh. Dia tangkap, dia kerekong perut betih tu. Kena tunggu saat ni menahan sakit, bagi dia reda, otot-otot tu dia jadi lega balik, baru boleh tak kaki turun kaki. Itu keren. Orang nak mati, Tuhan kata dia jadi dua perut betih dia ni kena tangkap, pam, kata dia sakit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ila rabbika yawma idhinil masaq. Tuhan kata it's the time, sudah masanya engkau dibawa ke sisi Tuhan untuk dihisap amalan. It's the time. Time's up. Tuhan kata you punya time sudah sampai. Game over. Habis. Yang ada selepas ini apa dia? Tidak ada lagi amalan. Yang ada selepas ini tidak ada lagi doa. Yang ada ke hang lepas ni apa dia? Apa yang hang buat sebelum daripada hari ini, itu sajalah bawa pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita baca benda-benda macam ni semua tuan-tuan, kalau tidak ada insaf dalam hati kita, karut kita ni. Allah jadikan kita, Allah hantar Nabi mai kat kita, Allah turunkan wahyu Quran kepada Nabi, Nabi baca dekat kita, Nabi hurai lagi masuk ayat Quran itu dengan hadis-hadis dia. Kita main masjid, kita sit down, kita duduk, kita lapangkan hati dengar ini ayat Quran, ini hadis Nabi. Kalau tidak ada lagi insaf dalam hati kita, karut kita ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, 13 Mei 2022 baru lagi. Mei, Jun, Julai, Ogos, baru 3 bulan
2 bulan lebih, 13 Mei 2022, Presiden UAE meninggal dunia. Tuan baca dulu. Oh, sudah time dia, game over, dia sudah habis. UAE ni apa tuan-tuan? United Arab Emirates. UAE ni apa? UAE ni ialah satu himpunan negeri-negeri hebat. Abu Dhabi, ibu negara dia, Abu Dhabi. Dubai. Oh, dahsyat tuan-tuan, Dubai. Ajman. Sharjah. Ini semua. Semua ni united di bawah nama Arab Emirates ni. 13 Mei 2022, Presiden dia Khalifah bin Zayed An-Nahyan meninggal dunia. Khalifah bin Zayed An-Nahyan mati. Tuan-tuan, harta dia waktu hari dia mati 18 bilion dolar US. 18 bilion US dolar. Harta dia. Kaya dengan hasil minyak. Keluarga dia punya kekayaan, adik dia apa semua campur 150 bilion USD kekayaan mereka. UAE menyimpan rizab minyak dan gas asli ke-6 terbesar dunia. Kaya tuan-tuan. Presiden dia kaya, keluarga presiden kaya. Belum cerita Saudi punya kaya lagi. UAE punya kekayaan macam tu punya kaya. Apa jadi dekat dia tuan-tuan? Mati. Orang ceritakan kita kekayaan dia, kita dengar, kayanya. Kita dulu nak simpan 100,000 tak dapat. Kita ni nak simpan 100,000, nak bagi ada dalam akaun tu nampak 100,000, duk tak dapat. Dia ada kekayaan dia sampai 18 bilion USD. Punya banyak duit dia. Tuhan duk ada dalam bentuk cash, dalam bentuk kekayaan yang duk ada dalam ni, dengan gas, dengan minyak, dengan Allahu Akbar, punya kaya pun mati. Nah abangnya tak ada apa kita ni. Kita ni tak ada apa. Tuhan ni kalau tak kerana takwa, iman dan takwa dalam hati kita, Tuhan tak pandang kita pun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian dahsyat yang dikatakan cerita kematian ini. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allahu bi'abdin khairan ista'malahu." Faqila, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut." Atau kama qala, hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Entah. Nabi SAW kata, satu-satu manusia ni kalau Allah sayang dia, Allah nak bagi dia dapat kebaikan. Kita ni, kalau Allah sayang kita, Allah nak bagi kebaikan dekat kita dunia akhirat. Kalaulah Allah sayang kita dan dia nak bagi kebaikan dekat kita, apa Tuhan nanti buat? Ista'amalahu. Tuhan akan jadikan kita ni menjelang ujung umur kita. Allah akan jadikan kita ni orang yang beramal. Tanda Tuhan sayang kita. Kita nak mati lagi 3 tahun, nak mati lagi 2 tahun, nak mati lagi setahun. Pada ketika itu Allah bagi dekat kita. Kalau dia sayang kita, atas apa yang kita buat, atas doa yang kita duk minta kat dia selalu, dan Allah jatuh sayang dekat kita, Allah akan buat apa kat kita? Towards the end, menjelang akhir hidup kita, Allah akan jadikan kita ni orang yang beramal.
Faqila, bila Nabi kata lagu tu, sahabat tanya Nabi. Sahabat kata, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Macam mana yang kata Allah jadikan dia ni beramal? Macam mana tu? Qal, Nabi kata apa? Yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut. Allah akan bagi taufik kepada dia, dan dia ada kekuatan untuk buat baik. Kita duduk. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Orang duduk kan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hidayah ni maksud apa? Tuhan buka kita, bagi kita mau dekat Islam. Itu hidayah Allah. Itu tajuk akan datang bulan depan. Kalau panjang umur ada kuliah, kita akan cerita pasal hidayah. Wat taufiq. Taufik ni maksud dia apa? Sudah ada hidayah, kena ada taufik baru kita boleh buat. Kalau tidak, kita jadi tak ada tenaga nak buat. Kita sudah ada hidayah, kita sudah jadi orang yang sayang, sudah jadi orang yang nak kepada Islam, tapi tak larat nak buat amal kebaikan, tak larat. Kita tahu kata Nabi SAW, Nabi kata apa? 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik minat dunia wa ma fiha, lebih baik pada dunia dan isinya. Kita tahu, ustaz sebut, kita tahu ini dia ulang berapa puluh kali dah. Persoalannya ialah hang buat ke tak? Betul, kita dah dengar banyak kali, betul. Kita ada tak kekuatan nak buat? Itu soal lain. Soal kita tahu, itu soal lain. Tapi soal mampu ke tak untuk nak buat, itu satu soal yang penting. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Oh, Nabi kata baca Quran ini likulli harfin, tiap-tiap satu huruf itu Allah bagi 10 pahala. Nabi kata la aqulu alif lam mim itu harfun. Nabi kata bukan maksud aku alif lam mim itu satu huruf, walakin alif itu harfun, lam itu harfun, wa mim harfun, dan mim itu harfun. Hang sebut bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, 30 pahala dah. Tak baca lagi hal lain, baru sebut alif lam mim, Nabi kata 30 aku bagi pahala. Kita tahu, bila kita tahu, lama dah kita tahu benda ni, tapi hang baca Quran ke tak? Nak boleh kekuatan untuk nak baca Quran itu taufik daripada Allah. Kalau Allah jadikan kita ni, Allah bagi taufik dekat kita, dia mai kekuatan untuk nak buat ibadat. Kalau sekiranya Allah sayang satu-satu manusia tu, Allah akan jadikan dia orang yang beramal. Nabi, bila Nabi sebut macam tu, sahabat tanya, Allah jadikan dia seorang yang beramal itu macam mana? Nabi kata Allah taufikkan dia untuk buat sesuatu amal baik. Bila dia dapat taufik daripada Allah, dia akan jadi orang yang beramal baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mari kita sama-sama jaga benda ni. Satu, kesimpulan. Satu, marilah kita insafi soal kematian ini. Dua, mati itu benar. Mati itu benar. Tiga, waktu nak mati, siapa pun tak boleh tolong. Waktu kita duk bergelut dengan sakaratul maut itu, siapa pun tak boleh tolong. Anak tak boleh tolong, isteri tak boleh tolong, harta kita tak boleh tolong, pengaruh yang ada dekat kita tak boleh tolong, kuasa tak boleh tolong, siapa pun tak boleh tolong. Kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, belah kesian Allah. Kalau Allah belah, Allah kesian dekat kita, dia tolong kita. Yang keempat, akhirnya kita dengan amalan kita menghadap Allah. Kan Nabi kata manusia bila mati pergi ke kubur, 3 benda ikut. Apa dia? Amalan ikut, anak-anak ikut, harta ikut. Bawa mayat kita pergi masjid nak semayang, kereta kita Mercedes, BMW, Audi, Alphard, Velfire, anak kita bawa ikut mai, duduk ada di luar masjid tu. Daripada lepas semayang, bawa pergi ke kubur, ikut. Anak ikut, kekayaan kita ikut,
dan kita dengan amalan kita ikut. Masuk dalam kubur, dua balik, Nabi kata. Anak kita yang sedih sangat kehilangan kita ni, balik. Harta kekayaan kita, anak kita bawa balik. Yang tinggal dengan kau apa dia? Amalan kau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So nombor 4, akhir kita ialah kita dengan amalan kita. Kalau sekiranya kita ada amalan dan amalan itu ikhlas, mudah-mudahan selamat kita. Dan yang kelima, kita hanya mengharapkan rahmah. Apa dia rahmah? Belas kesian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allahu Akbar. Mudah-mudahan